Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, aku nak bawa dengan hampa bersama-sama Datuk Kamal Amir dan Datuk Sani Hamzan kalau tak silap aku. Allahu Akbar. Memang kali ni Datuk Sani dan juga Datuk Kamal memang bubuh pah kau-kaunya. Memang bubuh lebay-lebay pimpinan daripada kepala dia, daripada Presiden PAS dan Presiden Parti Bersatu hinggalah ke bawah kan, sehingga kan okey dia dah walaun anak kepada walaun baru darjah 1 darjah 2 tu pun dia mudah sangat memperbodohkan, mempergunakan, memperdayakan puak-puak ni untuk apa? Untuk nak bagi nampak kerajaan hari ni teruk. Untuk dia pun nak tunjuk kata kerajaan hari ni teruk. Zaman, cuba apa tengok daripada zaman mereka memerintah sehingga ke zaman sekarang, benda yang sama, isu yang sama, ni alien yang sama, macam-macam. Okey, jadinya di dalam ucapan dan juga ulasan Datuk Kamal dan juga Datuk Sani ni, dia ada masuk macam-macam. Bukan semata-mata tajuk ni alien, dia masuk pelbagai tajuk atau fahaman, pemikiran. Lepas tu ada lagi masuk ke amanat hadiah wang, disebabkan amanat apa yang berlaku, itu yang berlaku, sehingga daripada Kedah, dia bermula daripada Terengganu, bermula daripada Pantai Timur, Kelantan apa ni, dia mai ke belah Kedah, dan sekarang ni dia dah masuk ke Perlis dan dia dah start masuk ke belah negeri-negeri Pahang. Dia hanya ada beberapa saja yang terlalu taksub, terlalu mudah sangat dipergunakan, diperbodohkan, diper saja. Untuk apa? Untuk hak pimpinan di atas ni, mereka nak ada macam orang-orang yang taksub kepada mereka. Orang-orang yang taksub kepada mereka. So disebabkan tadi aku layan, aku rasa aku nak buat ni sama-sama kita react. Aku pun sekarang masih dekat tempat kerja aku pun baru nak balik, letih sangat, ni pun dah tengah-tengah malam dah. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Kamal Amir dan juga Datuk Sani Hamzan. Jom sama-sama kita dengar. Hadirnya pada malam ini amat terkesan kepada saya untuk saya nak ulas beberapa perkara yang mendatangkan kerusingan dan juga malapetaka kepada pikiran-pikiran orang tertentu. Terima kasih. Baik, Datuk dan Datuk Seri, malam ini kita akan kupas selagi mana kita boleh bagi penjelasan yang paling mudah kepada penonton-penonton di luar sana untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku dalam kes yang melibatkan Iki Putra dan juga Nick Alin. Nick Alin dia dua perkara yang berbeza, tapi situasi yang boleh difikirkan sama. Iki Putra dengan Undang-Undang Syariah Negeri Selangor, Nick Alin dengan Kelantan yang sekarang ini sedang di dalam pertimbangan mahkamah. Ya. Tapi sebelum itu, kepada anda yang sedang menonton sama ada di Facebook, di YouTube dan juga TikTok, jadi kalau boleh tinggalkan komen untuk kita sama-sama memberikan penerangan. Kita sharekan juga supaya perbincangan kita malam ini sampai kepada orang di luar sana. Sebab apa yang berlaku sekarang ini ialah Parti Pembangkang sedang memesongkan fakta sebenar apa yang sedang berlaku. Perkara yang bohong ini diulang-ulang banyak kali akan menjadi benar dalam konteks propaganda yang diperkenalkan oleh kerajaan Hitler dulu, Datuk. Ya. Ini yang kita tidak mahu berlaku. Apa yang sebenarnya berlaku, kalau boleh saya nak kongsikan di sini kronologi kes Nick Alin dan juga Iki Putra melawan Iki Putra dan juga Nick Alin. 21 Ogos 2019 Iki Putra didakwa di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. 29 Februari 2020 Muhyiddin Yassin dilantik sebagai PM8 dan Taqiyuddin Kota Baru sebagai Menteri Undang-Undang. 2 April 2020 Haji Hadi dilantik sebagai Duta Khas ke Timur Tengah, Bertaraf Menteri. 25 hari bulan Februari 2021
Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran undang-undang oleh Iki Putra. Ketika ini PAS menjadi kerajaan dan ahli Parlimen Kota Baru menjadi Menteri Undang-Undang tidak berbuat apa-apa. Pada 19 Mac 2021, 200 orang peguam tanda tangan petisyen desak pindaan perlembagaan. Kemudian 7 Julai 2021, Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. 25 Mei 2022, Nick Elin failkan notis usul cabar perkara dalam Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Ketika notis ini difailkan, PAS tidak berbuat apa-apa. Pada 30 hari bulan 9 2022, Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran undang-undang oleh Nick Elin. Sekali lagi PAS tidak berbuat apa-apa. Ketika itu mereka masih dalam kerajaan dan Menteri Undang-Undangnya ialah dari Kota Baru. Dan 13 Oktober 2022, Nick Elin failkan petisyen. 19 November 2022, Pilihan Raya Umum ke-15. 24 November 2022, Anwar dilantik sebagai PM ke-10. Dan 19 Januari 2023, ketika zaman pemerintahan Kerajaan Malaysia Madani, 3 majlis agama Islam wilayah Persekutuan Kedah dan Selangor terima kebenaran untuk jadi sahabat mahkamah dalam kes ini. Dan seterusnya 17 Ogos 2023, keputusan Iki Putra di Mahkamah Persekutuan. 24 hari bulan 10 2023, Haji Hadi sebut dalam Parlimen, ini ayat dia, dia sebut, kalau PH tak bertindak, kami akan bertindak. Bila kuasa di tangan 33 bulan tidak bertindak, dia nak salahkan kerajaan yang memerintah ni. Sedangkan semua ini bermula episodnya bermula dari zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Dan beberapa hari yang lepas, mahkamah ataupun hakim telah membuat keputusan untuk menangguhkan keputusan cabaran kes undang-undang syariah, enactment syariah di Kelantan yang dibuat oleh Nick Elin. Maka keputusan itu ditangguhkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan kupas satu persatu. Kita akan buka semua kekesutan yang sedang bermain di fikiran penonton pada malam ini. Saya nak persilakan Datuk Abdullah Sani dulu. Ya. Orang yang paling bersemangat nak bercakap isu ni, yang cukup marah bila soal syariah pun nak dipolitikkan. Sedangkan Datuk kenyataan Nick Elin sendiri 2 hari lepas, kenyataan dia di akhbar menyatakan PAS ada hak untuk berhimpun, tapi jangan pusingkan fakta. Silakan Datuk. Terima kasih Bob. Seperti mana yang telah kita khabarkan, saya ingin menyinggung beberapa perkara yang menjadi persoalan kepada isu yang dibangkitkan, seperti mana yang telah Bob telah pun memberikan penerangan tentang episod yang berlaku dalam kes ini. Dan saya berada dalam dewan pada waktu itu sebelum ianya dibubarkan dan juga pilihan raya berlaku pada 2022. Apa yang saya nak tegaskan di sini ialah kita ambil pokok dulu. Pokok dulu ialah pada 1988 saya ingin menyinggung penulisan daripada Fahaman Ahmad Mursi, begitu dekat dengan pandangan ataupun dekat dengan isu yang begitu relevan ini. Sebab pertama, pada 1988 di bawah peraturan perlembagaan 121/1A dibuat pindaan yang tidak membolehkan Mahkamah Sivil mencabar apa saja keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah. Pindaan itu dibuat pada tahun 1998. Tak kala itu yang PAS ini pula berkala dengan amanat Adi Awang nak berkapirkan orang, nak sembelih orang UMNO tak boleh makan, haram nikah, kena nikah kali yang kedua. Itu bayang imam dua imam dalam satu waktu.
Ini adalah peranan dan perangai yang dimainkan tanpa memikirkan isu yang dibangkitkan pada tahun 1988 yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kuatkan perlembagaan dan mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Dan bersama beliau ketika itulah Profesor Ahmad Ibrahim sepanjang perbincangan 8 kali lebih. Saya diberitahu 8 kali lebih kurang gitu. Dan akhirnya pindahan itu dibuat berlandaskan kepada mengangkat integriti Mahkamah Syariah. Namun sebelum perkara penting dan besar ini dilakukan, campur tangan dan juga mengedepikan keputusan Mahkamah Syariah ini menjadi satu perkara yang begitu mendesak. Dan masa itu pas dia tak fikirkan semua itu. Yang dia fikirkan parlimen perlembagaan penjajah, kapin berkapin. Ini semua dilakukan tanpa memikirkan apa yang dia katakan bahawa kesinambungan kekuatan menjaga akidah ataupun Mahkamah Syariah itu sendiri. Dan ianya juga kalau dikatakan Datuk Seri mengabaikan pada sekarang ini, dia kata di awal kata apa dalam dia dekat parlimen baru ni apa telah dibuat maklumkan, iaitu kalau tidak bertindak untuk mencabar menjaga kepentingan Mahkamah Syariah, mereka akan bertindak apa? Benar cara apa? Nak menghuru-harakan negara. Persoalan timbul apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dalam Dewan semalam dengan jelas dan terang perbincangan di antara pihak negeri dan juga pihak persekutuan itu mesti selari tidak ada pencanggahan. Yang menjadi isu sekarang ni, yang pindahannya dibuat di Mahkamah Kerajaan Negeri Kelantan itu, kenapa tak dibuat dengan cara teliti dan berhemat? Kenapa tidak berfikir secara profesional dan cara bijaksana? Mengapa keadaan yang dibuat itu melonggarkan dan memberikan orang lain boleh cuba apa saja undang-undang yang dibuat? Bila kamu dah kalah, kamu kesalahkan kerajaan yang ada hari ini. Ketika kamu berkuasa dalam bulan Mei, kamu kerajaan, menteri pun menteri kamu yang menteri undang-undang, menteri agama pun kamu. Tetapi kenapa tidak melakukan perkara yang boleh mengangkat martabat ataupun darajat Mahkamah Syariah? Dan yang paling mendukacitakan apabila ditanya di parlimen oleh wartawan kepada timbalan presiden, dia kata waktu itu dia tak tahu. Senang dia jawapan dia tak tahu. Apakah dengan tak tahu itu melayakkan dia menjadi wakil rakyat dan menghuru-harakan meninggalkan parlimen dan pergi ramai-ramai ke Putrajaya untuk menghantar petition? Ini isu sekarang ialah isu kita nak menjaga kepentingan rakyat. Kalau mengarak pergi suara di parlimen, apa tujuan dia? Nak tunjukkan kepada dunia bahawa pastilah yang memegang tampuk agama, dan tanpa PAS agama itu akan tercicir ataupun terpinggir. Come on lah. Inilah kualiti yang ada kepada mereka, dan selepas itu mengeluarkan fitnah yang bukan-bukan dan menggugut dengan cara yang tidak bermoral. Ini yang saya anggap bahawa mereka-mereka ini sebenarnya kecacatan akal yang berlaku dalam minda mereka. Sebab itu Bob, saya terkejut bila waktu itu yang menjaga undang-undang ialah Kota Baru, Takayuddin. Takkan Takayuddin tak boleh fikir cara cakap bukan main, pupang-pupang, tapi isi kosong. Ini yang masalah yang berlaku dalam PAS ni. Dia nak meretorikkan isu, tetapi yang meretorikkan itu sebenarnya nak menjahanamkan minda rakyat kita. Yang penting waktu ini cari penyelesaian terbaik. Macam mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Ibrahim, Sultan dipanggil, bukan dipanggil, memohon supaya Sultan Selangor memberikan pandangan-pandangan untuk menambah baikkan dalam segi syariah atau kepentingan orang Melayu atau agama Islam. Dan majlis raja-raja perlu dirujuk kerana ini melibatkan perlembagaan di bawah kuasa majlis raja-raja. Dan apa yang diaturkan Datuk Seri Ibrahim itu ada tindakan. Dia kata pula Datuk Seri Anwar baru sekarang nak buat. Kamu masa jadi kes tu kenapa kamu tak buat apa-apa? Sibuk. Dia kata nak buat darurat lah, nak bercerita pasal deklarasi darurat, macam-macam yang kamu nak buat, sedangkan perkara pokok itu kamu pinggirkan.
Apa punya saya pun tak tahulah kualiti apa Datuk Seri. Dia punya pemikiran dia orang ni nak berjahanamkan daripada isu sekarang, isu apa, derita rakyat. Kita berdepan dengan peperangan yang tidak ada kemanusiaan yang berlaku di Palestin. Bagaimana kita nak memastikan rakyat kita itu dijamin dalam keadaan dunia yang bergolak ini, supaya kita sama-sama membangunkan negara daripada kita mencari dan menjentik isu-isu yang tak sepatutnya yang kita isu. Sebab perkara ini boleh dibuatkan pembaharuan. Sebab itu saya kata dengan jelas dia bahawa undang-undang itu diwujudkan ialah untuk memastikan bahawa semua orang menghormatinya. Sebelum undang-undang itu diwujudkan, ada kebijakan dan juga kecerdikan mereka itu yang nak melaksanakan undang-undang itu. Dia tidak berlari daripada gelongan ataupun ruang untuk mereka diserang. Sebab itu ketika dalam saya menjadi ahli parlimen, apa retorik dia? 355, kecoh satu dunia. 355 bentang dalam parlimen, itu cabut lari, tak boleh bahas. Ni apa punya kualiti ni? Bercakap bukan main lagi. Kalau kita dengar gunung pun runtuh dengan cakap dia, oh Islam akan dipinggirkan, Islam akan dia apa nama dicacatkan dengan pemimpin seperti mana bla 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 bla. Tapi isi kosong. Yang dia orang tahu fitnah. Itu yang yang dilaporkan. Jadi saya nak tegaskan di sini, Bob dan Datuk Seri, secara jujurnya saya mengatakan bahawa pemimpin PAS ini retorik yang lebih, isinya kosong, cakap hutang beletung, tapi di bawahnya itu saudara juga dan ada jawapan. Jadi fahamlah, janganlah ambil isu-isu ini dan melidakkan kesungguhan Perdana Menteri untuk melakukan penambahbaikan, untuk mengharmonikan undang-undang itu supaya tidak dicacat atau diberi ruang kecacatan itu berlaku. Itu kena jelas. Jangan kita anggap bahawa apabila dia diserang, oh betul ke? Oh betul. Anwar ni seorang yang tidak berakidah. Tengok secara kenapa ketika itu berlaku. Kamu membisu 1000 bahasa, sibuk dengan mencari sana mencari sini, sakau sana sakau sini, tak fikir tentang rakyat, tak fikir tentang akidah, tak fikir masa depan negara. Yang kamu fikir apa? Kuasa. Untuk apa? Nak sakau semua barang. Apa punya, tak boleh nak cakap lah. Inilah mukadimah saya pada waktu ini. Tetapi saya tegas bahawa rakyat jangan jadi bangang. Letakkan otak di sini, jangan letak di lutut. Kalau orang kata itu kereta, sedangkan itu adalah basikal, kamu pun kata kereta. Jangan jadi tenging, jangan jadi bangang. Jadi rakyat yang berfikir ke arah ke depan, memacu ekonomi, menjaga kepentingan agama dan bangsa, supaya negara ini tidak dicacatkan oleh mereka-mereka yang tadi nak sebut tak boleh lagi ni, awal sangat. Jadi itu yang saya anggap bahawa mereka ini meretorikkan isu, letih dibuatnya doang semua. Betul, mukadimah je pun dah 10 minit. Panas, bahang malam ni. Betul Jadi bila Datuk sebut tadi pasal RU35, saya teringat asal usul pindaan RU35 dibacakan pada hari terakhir sidang parlimen sebelum pihak Kualangan. Ketika itu Maran membawa usul itu selepas dibacakan usul dan speaker tanya bacaan kali kedua dan ketiga dan untuk diteruskan, tapi Maran sendiri menyebut supaya usul itu ditangguhkan. Jadi kita nampak sebenarnya siapa yang sebenarnya bermain dengan retorik berkenaan dengan pindaan undang-undang yang berkaitan dengan agama ni, kan? Jadi kita dah nampak dengan jelas, dan hari ini kita nampak lagi jelas siapa sebenarnya yang menunggang kepada isu syariah. Okey Datuk, hampir 700 penonton di Facebook. Sebenarnya kita agak terganggu juga, dan juga ada yang minta saya tanyakan kepada Datuk Seri Kamal Amir sebagai orang yang rapat dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sekitar semalam kalau saya tak silap, semalam ataupun pagi tadi, ada satu kenyataan yang dibuat oleh seorang yang tak berani balik ke Malaysia, Raja Petrol Kamarudin, yang bersembunyi di London, membuat kenyataan dengan memuat gambar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Syambuddin Tun Hussein On, mengatakan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sedang sakit di hospital dan kritikal, dan jawatan Presiden UMNO itu akan diserahkan kepada Datuk Seri Syambuddin Tun Hussein On sebagai pemangku Presiden. Jadi kepada anda yang sedang menonton ini, tolong rakam siaran ini dan sebarkan kepada ahli-ahli UMNO.
ini jawapan yang sebenar dari Datuk Seri Kamal Amir. Silakan Datuk. Terima kasih Bob. Benda itu Datuk nasib baiklah tanya dengan saya. Saya ni tak kerti macam Datuk Dolah. Kalau Datuk Dolah dah diserang habis-habisan. Saya sebentar tadi baru bercakap, tak ada masalah. Beliau menjalani rawatan. Rawatan biasalah dia sepanjang-panjang ni doktor dah nasihat supaya dapat rawatan, tapi nak jaga parti, nak jaga kerajaan yang baru ditubuhkan. Jadi dia melengah-lengahkan sehinggalah dia tak berapa sihat. Kemudian dapatlah dia punya pembedahan sedikit. Yang perlu dilakukan 3-4 bulan dulu. Tetapi sekarang ni dilakukan Khamis lepas. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Sehat, tak ada masalah pun. Tapi berehatlah sekarang ni. Tapi bila mereka mengatakan nak letak jawatan, saya kata mana dia punya puncanya letak jawatan. Lepas tu nak diganti dengan Isyamuddin. Logika mana? Tak masuk akal. Memang tak masuk akal sebab dia digantung. Isyamuddin adalah ahli UMNO yang digantung. Takkan yang dah digantung nak jadi pemangku presiden. Astaghfirullahaladzim, Bob. Banyak cerita lain lah, Bob. Tak ada. Ini isu tak ada. Saya dah bercakap, saya dah mendengar, tidak ada. Kesihatan presiden, Alhamdulillah. Sama-sama kita. Tapi saya dengar jugalah, adalah dalam beberapa live, dia orang kata sakit lenak apa semua macam-macam. Saya nak bagi tahulah, orang sakit ni sepatutnya kita doakan untuk kebaikan. Bukan kita maki hamun, kita kata, oh, dia tak lama lagi, letak jawatan, tenat dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, sewaktu Haji Hadi sakit, waktu Nik Aziz sakit, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi melawat dan mendoakan. Bukan mendoakan yang bukan-bukan. Ini mendoakan bahawa jawatan ini akan dipindah pada orang. Betul lah Datuk kata, lain tak ada yang dipikir. Adalah jawatan. Kami warga UMNO tak ada apa pun, cuma kita berdoa. Biasa saya pun dah masih lagi dalam keadaan tak bersihat. Dah 2-3 minggu. Orang dah tua ni, kalau tak sihat ni, lambatlah sikit nak recovernya. Biarlah dia berehat. Dan sekarang ini dia bersama dengan keluarga dia. Jadi kena tak nampak. Tapi tak putus-putus. Datuk Seri Zahid menghantar kiriman dalam media sosial, mengingatkan rakyat sebab dia adalah pengurusi NADMA. Dalam musim banjir ni, ingatkan rakyat, jaga diri, jaga keluarga, pindah segera. Kalau kata sakit tenat sangat, tak bolehlah buat benda begitu. Itulah penjawapan saya tentang kedudukan presiden saya. Saya mengharap teman-teman sama-sama kita berdoa dia sihat. Maksud kita dia, balik pada isu ni. Baik, maksud dia Datuk, kenyataan yang bersifat dangkal ni datang daripada orang yang dangkal lah. Saya balik itu. Okey, Okey, baik. Kita balik pada isu. Saya nak balik pada isu. Saya memang betul lah. Seperti penyata dulu dah lebih kurang dalam 500 ke 600 tahun dulu. Ini satu sosok tubuh yang paling dihormati oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu Ibni Khaldun. Ibni Khaldun pernah menyatakan bahawa apabila kamu, ini 5 tahun dulu dia kata, apabila sesuatu jawatan itu diberi pada orang yang tidak mahir dalam soal agama, tunggulah kehancuran. Itu dia. Dan baginda Rasulullah SAW, ada kita dengar, kita baca dalam sirah, mengatakan satu ketika nanti yang dikhawatiri umat Islam ini akan menjaja Al-Quran, menjaja agama untuk mencari kekayaan, untuk mencari pangkat dan darjat. Yang ini sedang berlaku. Saya melihat semalam dengar penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu jelas. Isu dia, Bob, sebelum Bob tanya dengan saya terus nak jawab je, Bob. Saya nak kau je, Bob. Silakan, Bob. Isu dia bukan mencabar. Bukan mencabar kesucian agama Islam. Isu dia enactment kerajaan negeri Kelantan bercanggah dengan perlembagaan undang-undang. Dan enactment ini sepatutnya sesuatu enactment sebelum nak dibubuk, nak wujudkan, dia akan dibawa dalam Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya dalam Dewan Undangan Negeri itu ada Menteri Besar, ada Esko, dan jangan lupa ada peguam, penasihat ini undang-undang, dan wakil rakyat. Mereka buat apa? Apakah mereka tidak terfikir bahawa kalau kita buat enactment ini bercanggah dengan persekutuan, maka tentulah tidak dapat terlaksana. Ini yang sedang berlaku. Apa yang dicabar oleh ini Halid tu, dia kata apa yang ada dalam enactment Mahkamah Syariah yang diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan itu tidak boleh terpakai kerana dia ultra bias dengan perundangan negara. Datuk, ini masalahnya. Isu dia. Tapi orang tak faham. Bawa pergi kita sekarang dicabar. Zaman Anwar Ibrahim ini Mahkamah Syariah akan diperendahkan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim dah kata, Datuk cakap tadi, tahun 1988. Ya. Dia dah nampak benda ni bahawa kalau tidak dipelihara dengan baik, akan sampai masanya percanggahan dah berlaku. Sekarang dah berlaku. Ya. Sebab itu diujukan majlis. Ya. Di mana kita kena ingat, sesuatu enactment yang berhubung kait dengan soal agama ni, Datuk, mesti refer pada istana. Ya. Sebab di bawah perkara 3, Perlembagaan Negara perkara 3, hak mutlak raja-raja. Ya. Kena ingat, negara kita ini demokrasi raja berperlembagaan. Ya. Tuanku akan melihat semua aspek ini. Sepatutnya dah buat benda begitu, terangkanlah pada tuanku, ampun tuanku, Patik merasakan kita nak buat ubah sikit ni. Ya. Tentulah para penasihat undang-undang akan beritahu, ini tak bercanggah ke dengan perlembagaan. Kalau bercanggah tak boleh. Ini yang menjadi masalah sekarang ni, dijadikan satu isu seolah-olah. Okey, seolah-olah kerajaan hari ini mengizinkan Mahkamah Syariah dicabar. Bukan Mahkamah Syariah dicabar. Enactment yang ada dalam Mahkamah Syariah yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan itu sudah boleh dicabar kerana bercanggah. Datuk kena ingat, Tok, Mahkamah Syariah maksimum hukumannya 3 tahun. Kalau sesuatu kanun jenayah dalam hukum syariah 3 tahun. Dan maksimumnya 3,000. Tetapi undang-undang jenayah di peringkat federal, kalau gunakan mahkamah biasa masih ini, minimanya boleh sampai ke 30 tahun. Ya. Kena sebab rotan dia. Lepas tu hukuman dendanya 20,000 ke 30,000 kalau tak salah saya. Jadi bukankah ini menampakkan seolah-olah martabat Mahkamah Syariah itu jadi rendah? Ya. Itu yang dilakukan oleh Nek Elin. Dia kata tak betul ni. Perlu diperbetulkan. Ya. Jadi nak diperbetulkan, kena bawa baliklah ke Undang-Undang Negeri, diperbetulkan. Ikhlaslah kalau kamu betul-betul nak menjaga kesucian agama Islam ini, martabat agama Islam, martabat Mahkamah Syariah, biasa lari dengan Mahkamah Persekutuan. Ya. Datuk, silakan, Datuk. Ya, betul. Saya setuju sangat pada pandangan Datuk Seri ni. Sebab ini kita bercakap bukan mencabar integriti agama. Kita bercakap tentang akta. Enactment. Tu ada panggil undang-undang tubuh negeri. Dan ini juga berlandaskan atas kebijakan. Dia tak boleh terus buat-buat tanpa menerima resiko ataupun bahana apabila berlakunya implementasi itu, Datuk Seri. Dan saya tak nampak. Tapi yang saya nampak ni sekarang ni, dia kalut dengan dia kata bahawa Datuk Seri Anwar hendak memperlekehkan Mahkamah Syariah dan tidak mau mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Itu yang dibainkan dalam viral. Saya kadang-kadang saya menyampah tengok orang-orang yang dia tahu benda tu, dia tahu ke tak tahu takkanlah dia tening sangat bangang sampai dia tak boleh menilaikan apa isunya dan apa keberangkaliannya dan siapa yang menjaga kepentingan Mahkamah Syariah. Saya nak beritahu, bukan Hadi Awang yang jaga kepentingan Mahkamah Syariah tu, yang dibuat pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kita dia orang PAS pun ada kalut-kalut kafir lah, kalut-kalut penjajah. Perlembagaan persekutuan itu adalah falsafah penjajah lah, yang buat itu pula hukum sana, hukum sini, macam-macam yang dibuat. Tapi waktu itu Datuk Seri Anwar memperkasakan, mengharmonikan Mahkamah Syariah tanpa mengizinkan Mahkamah Sivil campur tangan dalam keputusan Mahkamah Syariah. Itu sudah pokok mengangkat kedudukan. Waktu ini sekarang ini kebobrokan dan juga kepincangan berlaku tu Seri bermula apa yang Bob cakap tadi itu betul. Episod ini bermula ketika kerajaan Pakatan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan, Mahyadin menjadi Perdana Menteri, Takayuddin menjadi Menteri Undang-Undang, Menteri Agamanya naik Presiden UMNO Sidrih tu. Jadi semua ni adalah ruang lingkup mereka ni. Mereka yang patut bertanggungjawab. Bukan kerajaan sekarang. Tapi Anwar punya jiwa yang besar. Dia kata okey, kita buatkan musyawarah, kita akan panggil balik, kita bincang. Dan majlis ini harus dirujuk kepada majlis raja-raja. Tak, majlis perundingan. Perundingan. Ya, ini yang dicadangkan telah pun diluluskan. Hingga kan Ketua Hakim Negara sendiri pun mengeluarkan statement, jangan memfitnah, jangan manipulat isu ni. Tak faham lagi saya. Dia main juga dalam Dewan.
Dia main juga pergi hantar memorandum. Mengono-ngono petisi kami adalah jiwa pejuang agama Islam mempertahankan mahkamah syariah. Apa punya tengeng lah, tak itu pun tak dapat nak beza. Itu sekarang kena saman. Ni kan dia kena kerjasama kena saman dengan Menteri Pendidikan. Dia pula apa gomong kena saman. Padan muka. Ini semua ketengingan, kejedaan minda yang mereka perolehi. Kecil ni saya perkatakan semak lah saya tengok wakil-wakil rakyat macam ni. Semak saya tengok. Dia gini tu, saya rasa ini kecelaruan fikiran. Kecelaruan fikiran dia. Dia sebenarnya apa isu? Dia kena tahu isu dia. Bukan tiba-tiba mengatakan merendahkan mata. 1988 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Supaya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah tidak boleh dilanggar oleh mahkamah biasa. Tetapi mestilah dia kesamaan. Kan? Dan sekarang ni apa yang sedang dibuat, saya kepahaman saya pada 4 hari lepas ke 5 hari lepas akan diwujudkan satu majlis. Majlis itu mesti dianggotai wakil Raja-Raja Melayu. Mesti ada wakil daripada Bar Kaunsil. Mesti ada wakil daripada bekas hakim. Bekas hakim. Dan diharmonikan. Bagaimana? Okey, ini contoh ya. Macam saya kata tadi, kalau mahkamah sivil dia punya hukuman maksima penaltinya. Okey, 20 tahun. Jadi mahkamah syariah tak boleh di bawah daripada itu. Kalau kamu biarkan di bawah, artinya kamu merendahkan martabat. Persoalannya kenapa waktu itu dia tak buat? Pendekatan nasional ni. Masalahnya kerana mereka membuatkan kesilapan. Nak dipertahankan kerana kerajaan negeri Kelantan sudah tersasar dalam melaksanakan enactment. Kerana wakil-wakil rakyat yang ada dalam Undang-Undang Negeri Kelantan waktu itu, waktu enactment itu diputuskan, dia tak baca pun, dia tak fikir pun. Kesannya sepatutnya dia akan berfikir, no, ini keadaannya. Tuan Speaker nak bagi tahu kalau undang-undang dilaksanakan kita kena begini 1, 2, 3. Tapi takkan penasihat undang-undang tak ada penasihat? Ini masalahnya. Ini masalah saya melihat. Kalau mereka begitu harmonis sifatnya, dibincang satu persatu. Datuk, saya cakap terang Datuk. Contohnya macam RU 355 Datuk sebut tadi lah. Sepatutnya RU 355 tu dia punya roadmap dah salah. Salah. Sepatutnya dia dah bincang. Okey, sekarang ni kami parti PAS, okeylah, pejuang Islam, okey, mau supaya diadakan satu enactment rang undang-undang 355 perlu diperbetulkan. Sepatutnya pergi menghadap Sultan dulu. Tuanku, kami nak bawa ke Parlimen benda ni. Majlis Raja-Raja Melayu bersetuju, baru diangkat ke Parlimen. Ini tidak, Raja-Raja Melayu dibelakangkan. Nasib baiklah benda itu tak berterusan. Kalau tidak, kalau mahkamah ni Parlimen tiba-tiba endorse, setuju. Ini dah melanggar peraturan 3 dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan. Saya bawa buku perlembagaan ni, Datuk. Saya baca satu persatu. Saya kata, astagfirullahaladzim. Kenapa dangkalnya pemikiran mereka yang bergelar the so-called the lawmaker. Walaupun kamu sebagai ahli undang-undang negeri, tapi kamu adalah pembuat dasar, pembuat undang-undang yang memutuskan sesuatu enactment. Ni yang kebanyak majoritinya kerana warga berlepas. Apakah tok-tok lebay ni sepatutnya bertanyalah dengan kawan-kawan. Ini besok nak bincang. Saya yakin mereka tidak fikir pun. Ini bila speaker kata undang-undang begini, setuju. Ada ahli yang setuju? Setuju. Ada yang bangkang? Tak. Maka dia lulus. Itu keadaannya. Dan akhirnya kita malu. Kita malu pada mereka bukan Islam. Kenapa? Kerana kita mempertikaikan agama kita, kita mempertikaikan mahkamah kita yang telah dimurnikan, yang telah diangkat martabatnya oleh Perdana Menteri sekarang. Tahun 1988. Dia dah nampak benda ni. Apabila berlaku pencanggahan, nanti kalau bila diputuskan oleh Mahkamah Syariah, boleh supersede. Sebab ada alter bias. Jadi sepatutnya cepat-cepat diwujudkan. Sebab apa yang berlaku di Selangor, Dunia Muhammadiyah Sultan Selangor nampak. Sebab itu baginda menitahkan, wujudkan segera majlis. Bincang, perhalusi satu persatu, timbang dan rombak mana yang perlu. Tuanku dah nampak. Sebab itu Tuanku Sultan Selangor bertitah. Datuk jangan lupa. Raja-raja Melayu ni pun mereka nak menjaga kepentingan. Sebab bila melihat bagaimana anak kepada Nek Ali, siapa nama tadi tu? Ini Iki Putra. Iki Putra menang. Sebab dia punya percanggahan tu berlaku. Jadi Tuanku kata cepat-cepat wujudkan satu majlis perunding bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dan waktu itu berlaku bukan zaman Datuk Anwar Ibrahim je Perdana Menteri.
bukan kerajaan perpaduan. Ini waktu itu kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Geram betul saya duduk. Kadang-kadang saya geram, bukan pasal apa. Saya melihat bagaimana kadang-kadang saya melihat bagaimana undang-undang itu cuba diputar-belitkan oleh mereka dan berselindung di balik agama. Agama dijual. Ini yang nampaknya saya akan marah. Agama kesucian agama Islam kita ini diperdagangkan hanya semata-mata untuk politik. Matlamat kenapa? Kerana ada pelaku pilihan raya di Kemaman. Matlamat kedua pasal apa? Sebab dalam Perikatan Nasional tengah bercelaru. Nak tunjuk bahawa kami masih solid. Perikatan Nasional pun hadir. Orang PAS pun hadir sama. Kami ramai. Nak tunjuk yang itu. Bukan cerita isu memertabatkan mahkamah syariah. Saya yakin mereka tahu masalah. Sebab itu bila semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap di Parlimen, tak sekor pun bangkit. Bangkitlah, bercanggahlah, baliklah. Tak semua ada. Dua Pumpang. Datuk Seri Anwar Ibrahim balik daripada San Francisco. Terus menjawab, bangkitlah, tanyalah. Dari sini nak tanya ni, betul ke tak betul? Ini merendahkan martabat agama Islam, merendahkan martabat ini mahkamah syariah. Tanyalah. Tak berani. Sebab mereka tahu mereka ada masalah. Ini masalah dia sebenarnya tu. Saya marah pula gini. Tenang dulu. Kita redakan keadaan. Okey, saya nak sebab tadi Datuk dah petik soal memisahkan akidah, memisahkan fakta tunggang akidah dan sebagainya. Ya, kita lihat PAS sebagai satu pihak yang menjuarai membawa isu sebarang yang melibatkan akidah rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam. Ya. Tapi apa yang mereka bawa ini hanyalah untuk kepentingan politik, bukanlah untuk kepentingan umum, bukanlah kemaslahatan ammah itu sendiri. Saya nak menjemput kedua-dua panelis ini untuk kita mengimbau kembali amanat Haji Adi yang telah dibuat pada tahun 1981, Datuk. Ketika itu Haji Adi menyebut dalam amanat beliau, dia kata kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang BN bukan kerana nama dia BN. Betul. Haji Adi menyebut dalam amanat beliau mengatakan kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO, kita menentang BN bukan kerana nama dia BN, tapi kerana dia mengekalkan undang-undang penjajah dan perlembagaan kafir. Tetapi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, dari hari pertama Haji Hadi masuk ke dalam parlimen sampailah hari ini berada dalam parlimen, lafaz sumpah ahli parlimen itu ada menyebut baris terakhir bahawa saya, ini ahli parlimen, termasuk ahli parlimen Marang. Semua ahli parlimen yang mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. 222 orang setiap ahli parlimen akan mengangkat sumpah yang sama. Ketika Haji Hadi membuat amanat dan selepas itu dia menang jadi ahli parlimen, dia menyebut ini dalam lafaz sumpah ini, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Jadi secara prinsipnya di sini ahli parlimen Marang ini mempertahankan perlembagaan kafir tadi tu. Betul, ini cerita dia, Bob. Cerita ini masalahnya. Kita bukan apa-apa memusuhi UMNO. Kita bukan membenci kerana dia UMNO, kerana dia memakai undang-undang, memakai perlembagaan kafir. Itu yang dilafazkan. Tapi bila berada dalam parlimen, angkat sumpah, baru saya berjanji. Ini kena ingat tahu, ikrar. Bukan main-main, ini ikrar. Bahawa saya akan mempertahankan negara dan perlembagaan kamu pakai pula. Di situ saja. Sebab itu saya kata, bila dia dah kata, saya tak boleh pakai dah. Maksudnya walaupun ni kepala dah basah, Datuk. Ini masalahnya dia orang kadang-kadang ni bila diasap macam kata siapa yang kata tadi bahawa bila mereka melakukan pembohongan demi pembohongan, ini yang dilakukan oleh Hitler. You keep on telling the lies at all the time and then people will believe it's true. Kamu bercerita tentang pembohongan, kamu cerita bohong benar tu ia akhirnya orang percaya ianya benar. Ini yang mereka lakukan. Berulang-ulangkan. Jadi ulangnya apa? Anwar Ibrahim tak sensitif pada agama Islam. UMNO tidak memperjuangkan Islam. Yang memperjuangkan kepada Islam, kamilah. Tak mana perjuangan tu? Ini masalah. Akhirnya sekarang ni kita dalam keadaan yang cukup memalukan apabila dua set. Satu enactment kerajaan negeri dan satu undang-undang persekutuan. Nak pakai yang mana? Kena ingat Datuk, bahawa dalam perlembagaan mengatakan apa-apa saja undang-undang yang diputuskan oleh parlimen tidak boleh disanggah oleh peringkat mahkamah negeri. Betul. Ini keadaan sekarang ni. Kalau mahkamah negeri tiba-tiba
Aku jatuh hukum tadi banyak ni. Di mana letak keadilan? Oh, no, kerana hukum Islam itu selalunya ringan untuk menyedarkan. Saya dengar, bukan saya tak dengar. Sebab kalau ikut mahkamah syariah, matlamatnya adalah untuk memberi kesedaran. Kononnya. Jadi tak perlulah kena hukuman keras sangat. Ya, betul. Sedangkan hukuman mahkamah betul ni, mahkamah yang kononnya diasaskan oleh British, memakai Westminster Law ni, bawa ini untuk menghukum orang. Tak adil. Saudara, Datuk, undang-undang itu apa sebenarnya? Yang salah tetap salah. Ya. Dalam Islam lebih keras lagi. Kalau berbeza pula, dalam Islam lebih keras, Bob. Kalau betul-betul kamu laksanakan hukum, contohnya macam hukum hudud. Tapi nak laksanakan tu macam mana? Kalau betul-betul, bila mereka memakai perkataan, baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah Fatimah itu mencuri, nescaya akan kukerat tangannya. Fatimah yang mana? Bukan anak dia Siti Fatimah. Takkanlah Rasulullah mengatakan anak dia mencuri. Ada ramai lagi nama Fatimah. Jadi pernah akan dicari. Tapi itu diambil. Kononnya mesti potong tangan. Dari segi hukum bagaimana? Dalam keadaan sekarang ni. Jadi akhirnya kita dilihat macam-macam. Mereka matlamat apa sebenarnya? Hanya kerana politik, matlamat menghalalkan cara. The end justified the mean. Itu yang sedang mereka lakukan. Betul. Saya nampak apa yang berlaku himpunan tu hari, 1,000 orang. Saya kata pertama sekali, make fool of the people. Mereka memperbodohkan Diri dia sendiri. Dan bukan diri sendiri, warga yang pergi. Kononnya kita kena tunjuk kekuatan bahawa kita akan mempertahankan Islam. Buat sembahyang solat, hajat. Tang mana hajat apa? Tang mana, Datuk? Cerita macam dia benda ni, benda tu dia berkecederaan minda. Ya. Apa punya bangangnya, apa yang saya pun tak faham. Tahu tak isunya isu apa? Isunya ialah rang undang-undang negeri itu tidak sesuai dengan undang-undang perlembagaan. Bukan tak sesuai, tak selari. Tak selari. Enactment tu. Amendment. Jadi pindahan itu dia melencong. Bila melencong, betul kalau balik. Lencongan sampai masuk gaung. Apa punya tenging ni? Benda yang mudah nak disusahkan, nak bagi orang, kerahkan orang pergi ke Putrajaya untuk ramai-ramai pergi buat sembahyang hajat, berdoa sampai minta orang dia ke kerajaan ini tumbanglah apa punya keaturlah ke. Saya pun nak kata kecelakaan minda pun tak. Tapi itulah standard mereka ni. Satu dia buat, aku nak bincang baru ni. Dalam dewan saya nampak ada tu dewan pembahasan tadi dia kata pasal kita kena membantu orang berpoligami. Lagi gila. Berpoligami nak dibantu. Ini yang kata tak tahu pasal kes ni kan? Orang yang sama lah kan? Yang kata tak tahu pasal kes ni. Lagi. Ya, perbahasan. Perlu tu dia. Jadi baru lagi ni. Ya, kerana masalah je Datuk. Kononnya pandai sangatlah, bijak sangatlah ni. Kononnya the so called bijak. Bahawa negara kita ramai masalah anak dara, ramai tak dapat kahwin. Okey? Jadi solusinya yang galakkanlah berpoligami. Nauzubillah minaz zalim. Benar dalam Islam boleh berpoligami, tapi yang macam mana? Kemampuan perlu dia ambil kira. Dan yang saya nak masuk di sini ialah betapa biolnya otak-otak ahli parlimen ni, Perikatan Nasional tahun lepas. Dia fikir tak apa yang dia cakap tu mewakili tu rakyat yang di belakang dia tu. Bukan datang ke parlimen nak buat apa nama dia panggil penglibur lara. Dia penglibur lara. Batulah orang-orang yang boleh berpoligami, yang boleh duk sembah otak dengan poligami lah. Macam-macam pergi ke Langkawi tanpa berbaju lah. Macam aku cakap ini nilai value of debate atau leadership yang ada di Dewan. Sampai apa yang dibincangkan semuanya patutnya kena dia fikir dasar kerajaan penambahbaikan, membantu kerajaan mengangkat martabat dan darjat harakat negara ini. Itu sepatutnya. Balik-balik nak berpoligami. Kalau dia tak mampu buat apa nak poligami? Cerita yang bukan-bukan ni yang suruh tolong-tolong. Allahu Akbar. Itu saya nampak dia buat baik. Kualiti kepimpinan dalam dewan ni sekarang ni dah hancur. Yang dia cakap macam contoh debate sepanjang yang saya tengok dalam siri yang ada dalam bajet. Contohnya bajet. Saya tak nampak dalam bajet ni ada satu kerangka dasar yang membantu kerajaan untuk menambahbaikan bajet
yang telah pun diputuskan berjumlah 393.8 bilion itu, bagaimana kita nak mengolah untuk menambah baik di mana cacat celanya supaya ianya dapat ditambah baik. Itu dipanggil ajakan paradigma. Ya. Tidak berlaku begitu. Ya. Balik-balik cakap-cakap DNA lah masih lagi berbunyi. Bercakap-cakap pasal itu saudara sepupu sepapat, itu camping dan sebagainya. Dia tu cakap pula pasal attacking personal. Jadi pada ini parlimen baru. Saya ada lama saya nak bawa rujuk dia kepada kebebasan dan hak ahli parlimen. Ini semua saya tengok, Allahu Akbar. Apa dah jadi ni dalam dewan ni? Apa dah jadi? Sebab itu tadi Saya pun tak nampak. Datuk, saya bila SBY yang bercakap soal dia kata bahawa negara kita mengalami masalah, bahawa rakyat ramai tak kahwin. Ya, wanita lah. Jadi galakkan supaya untuk menyelesaikan masalah poligami. Yang bercakap tu orang agama tu. Yang bercakap tu orang agama bang. Ya. Apakah dia terlupa pesan Rasulullah? Bila sampai waktu akhir zaman nanti, wanita itu lebih ramai dari lelaki-lelaki. Bukankah itu yang tersebut? Jadi kenapa itu digunakan? Sebab itu saya katakan, lalah kali kalau bukan Islam akan bercakap dengan kita, wah, ya orang Islam senang solve itu problem kasi kahwin saja. Boleh begitu? Datuk, saya rasa Saya kata quality of policy lah. Tak ada quality of policy, quality of debate. Sebab tu saya kata sejujurnya lah, saya kata saya beberapa kali saya ulang. Kenapa tidak dipikirkan? Macam saya kata SIP, Skema Insurans Pekerja. Daripada tahun 2009 saya bercakap berterusan sampailah terwujudnya akta SIP itu yang membolehkan pada tahun 2019 berlakunya COVID. Bicara saya 10 tahun akan datang. Fikirlah, ahli parlimen ni semua kena fikir. Jangan buat satu benda yang too personal, bawa sebagai satu isu nasional. Ini yang saya nampak quality of debate tu meruncingkan. Dan ini tidak boleh diterima sama sekali. Inilah padahnya kalau terima sangat kemenangan atas nama TikTok lah, atas nama fitnah lah, atas nama uang ringgit lah. Dari inilah antara yang hasil yang kita dapat setelah berlakunya hari ini. Peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini. Dan apa yang kita tengok. Dan inilah kecelakaan yang berlaku dalam negara yang membuat dasar ini tidak memahami tentang diskripsi apa itu peranan dan watak-watak ahli parlimen yang perlu wajib dimainkan, dan tidak membolehkan kita bertoleransi dalam pandangan sebegini. Sebab kita tengok bahawa kepincangan itu berlaku dalam konteks perdebatan yang debat yang tak ada point langsung. Dan inilah antara yang saya lihat, Bob, yang ini yang saya lihat bahawa apabila berlakunya pertelikahan tentang mahkamah syariah ini di atas Kelantan dan persekutuan ini, antara yang berbezaan di atas beberapa pindaan yang dibuat ni, sebenarnya ialah otak itu letak di lutut. Inilah masalah. Ya, Tok. Sebab itu saya katakan, Bob, saya cakap kan, saya dah meramalkan 2-3 hari lepas sebelum Parlimen bersidang. Saya kata hari Senin ni Parlimen akan bersidang. Apakah rakyat akan dikecewakan lagi? Ternyata rakyat dikecewakan. Apabila tidak ada ahli-ahli Parlimen bercakap, okeylah kita bercakap soal tentang bagaimana isu mahkamah syariah di negeri Kelantan yang sedang dicabar enactment, bukan the whole of mahkamah. Enactment sebagai daripada 20 sebagai perkara. 20 perkara. Bukan 20, 18 je. 18, tak sampai 20. Dari 20 Jadi, ke 18. yang dicabar bahawa undang ini bercanggah dengan undang-undang sivil. Okey. Apa salahnya seorang ahli wakil rakyat daripada PAS bangun, Tuan Speaker, saya nak bercakap dalam soal perundangan ni, kenapa tidak? Kita wujudkan segera dan menuntut Yang Amat Perdana Menteri tak mau lagi tunggu pagi, adakan sesegera mungkin dan kita adakan satu musyawarah antara kerajaan negeri dan federal. Tak seorang pun bercakap. Itulah kualiti dia, itulah kualiti dia. Itu yang dia bukan nak solve the problem. Dia nak create problem antara create nak bagi orang benci. Inilah dia hasil yang rakyat kawasan pilih, kawasan dipilih wakil rakyat. Inilah jenis dia. Tak berakal. Itu yang saya katakan, Datuk. Saya kesian pada rakyat. Rakyat yang begitu waktu mereka. Sekarang ni berlaku di Kemaman ni. Ya, betul. Saya alhamdulillah calon daripada Kemaman.
Tan Sri Tengku Dato' ini Afendi, dia menyantuni orang lama dapat semua tu. Mereka apa? Naik pentas maki hamun. Fiesta maki hamun. Saya alhamdulillah syukur. Mewakili parti saya parti Datuk pun saya tengok juga. Teman-teman daripada Awan, semalam saya dah bercakap Awan, itu wanita amanah Anggota dan wanita wanita amanah keadilan. nasional. Saya naib ketua wanita kenalan Malaysia. Apa Datuk Datin Pak Izzat. Dia sendiri turun, saya nampak dia bermesra dengan ketua wanita amanah Malaysia dan mereka menyantuni rumah ke rumah. This should be the way, sebab kita nak menghantar seorang wakil rakyat. Wakil rakyat ke Maman. Bukan ahli PAS. Yang kita nak hantar supaya dia hadir di mahkamah, di parlimen nanti, dapat membicarakan. Kerana latar belakang dia sebagai seorang tentera. Bolehlah bercakap cerita. Tak adalah cerita. Jangan ingat, saya pikul komunis tahu saya. Saya gelak satu tu. Saya cakap dalam 4-5 malam tu sudah bercakap. Bila saya dengar ahli parlimen Keteri. Dia kata bahawa dia kalaulah akan datang, parlimen akan datang, dia kata saya suka. Kerana Panglima itu akan berhadapan dengan saya di parlimen. Artinya dia dah mengkonfirm bahawa Tan Sri Raja Effendi dah menang. Sebab dia kena akan berdepan dengan saya di parlimen. Secara psikologi ni sebab begitu. Saya baca tiap-tiap move tu. Saya kata, korang tengah bertempur ni, kamu dah memperiktiraf. Bahawa saya kata, alhamdulillah, syukurlah. Itu keadaan. Amin ya rabbal alamin. So, Bob, anything Bob. Okey. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama-sama dengan Datuk Kamal, Datuk Sani dan juga moderator dah. Hampa pun faham kan. Kalau hampa tanya aku lah kan, aku nak sangat-sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim gunakan akta ISA. Macam seperti mana yang akta hasutan tu daripada tahun 2010 kalau tak silap aku, sampailah ke 2023 baru 19 orang yang ditangkap di bawah akta hasutan. Salah satunya adalah Iswaddin Moni. Jadi kalau boleh kan kita perkerahkan, kita gunakan betul-betul akta hasutan ni seperti ISA untuk nak membasmi, untuk nak hapuskan puak-puak pentaksub yang ada di dalam negara kita. Sebab kita kena ingat satu, kalau puak-puak ni kita abaikan depa, kita buat tak tahu dengan depa duk caci maki setiap hari kan. Aku rasa depa ni akan mewujudkan satu pergaduhan, satu peperangan, satu konflik di dalam negara kita. Sebab apa? Sebab depa nak tunjuk contoh macam sekarang, mereka gunakan agama kan, mereka tunggang agama untuk modal politik mereka. Kan, mereka akan tunjuk hang kafir, aku yang terpaling Islam, hang kafir, siapa yang tak bersama dengan dia, kafir. Sehingga akan turun duk berhimpun, dia akan berlaku satu pergaduhan. Kalau puak-puak ni kita tak hapuskan sekarang, aku rasa lagi teruk kan. Untuk akan datang ni disebabkan tambah-tambah pula, nanti PRU akan datang pula, Depa hanya dapat kursi sikit je, lagilah depa meroyan, lagi depa tak tahu apa yang akan jadi lagi. Hampa boleh tengok sewaktu depa dapat 18 kursi, hampa boleh tengok berapa banyak himpunan, berapa banyak depa punya buat huru-hara di dalam negara kita. Sewaktu PRU 14 depa hanya dapat 18 kursi. Hampa boleh tengok berapa kali perhimpunan yang mereka buat. Lalas mereka buat perhimpunan ini. Lalas tak ada apa pun yang berlaku. Mereka dapat memerintah selepas tu. Apa pun tak ada. First kali mereka bawa pasal apa? Pasal ISET. Perhimpunan mereka buat kecoh lagi lah pasal ISET. Dalam ISET tu pula, usul ISET tu yang dibawa adalah Saifuddin Abdullah. Sekarang ni duduk bersama dengan mereka di dalam Parti Bersatu. Sedangkan Perdana Menteri Kabinet pun tak bawa pasal ISET. Tiba-tiba Menteri Hak yang Saifuddin tu bawa usul tu. Sebab tu berlakunya perhimpunan. Mereka peluk bersama Saifuddin. Lepas tu dia bawa RUU 355. Perhimpunan itu, perhimpunan ini, apa semua. Lepas tu dia buat perhimpunan apa lagi? Oh, DAP ni orang kata mendominasikan kerajaan. DAP itu, DAP ini, kita wajib jatuhkan kan. Dan daripada pihak Parti Bersatu pula, mereka pun memang daripada ada komplot untuk nak jatuhkan kerajaan, untuk mereka nak tubuh kerajaan mereka. Dan berlakulah satu program besar-besaran Kongres Maruah Melayu.
Kan? Tapi parti PKR dia tak jemput, parti Amanah dia tak jemput. Dia hanya jemput geng-geng ni yang akan bersama-sama untuk bentuk kerajaan bersama-sama dengan mereka. Sebab tu jujur cakap, perpecahan demi perpecahan huru-hara ni bukannya daripada pihak kerajaan hari ni pun. Daripada puak-puak mereka. Puak-puak mereka yang nak wujudkan perpecahan. Mereka nak asingkan rakyat-rakyat Malaysia. Dahlah, kita tahu dalam Malaysia bukan hanya satu agama. Rakyat Malaysia bukan hanya satu agama. Ada pelbagai agama. Malah ada pelbagai bangsa. Jadi sekarang ni untuk mereka nak raih undi, mereka duduk laga-lagakan antara bangsa-bangsa ni. Lepas tu untuk bangsa contoh macam bangsa Melayu yang beragama Islam, siapa yang bersama dengan mereka, oh mereka lah yang paling betul. Kalau tak bersama dengan mereka, oh hampa memang tak betul, hampa memang teruk, hampa memang itu. Inilah membahayanya keamanan di dalam negara kita. Sebab tu puak-puak macam ni kita kena hapus lah. Memang pada aku memang tak boleh pakai kan. Kita boleh tengok disebabkan hadiah wang saja pun macam-macam dah yang dah berlaku sehingga berapa belas orang mati. Lepas tu arahan daripada hadiah wang, oh kebumikan mereka yang mati ni secara syahid. Langsung lah berapa belas orang mati dekat peristiwa Memali tu, tak ada dimandikan, langsung tidak dimandikan, terus longgot, terus tanam macam tu je. Oh dulu Mahathir bukan main kata mati katak lah apalah apa semua kan. Lah apa pun tak ada. Macam kembali last sekali untuk aku nak cakap ni kes Nik Elin. Nik Elin ni sengaja dia nak buat bagi jadi nampak kerajaan ni teruk. Depa sengaja je dia nak huru-harakan negara kita. Depa sengaja nak tunjuk kata kerajaan ni langsung dia tak utamakan agama. Ni hak yang mahkamah syariah ni terancam ini. Kan? Islam di dalam negara kita pun terancam lah apa semua. Padahal tak ada apa pun. Anwar Ibrahim pun tanya di dalam satu program dah semalam. Kan? Tolong bagi tahu apakah tindakan-tindakan kerajaan hari ini yang mengakibatkan yang mengakibatkan agama Islam di dalam negara kita ni terancam. Tak ada seorang pun boleh bagi jawapan. Kan? Tak ada seorang pun dia dapat tunjuk, oh sebab kerajaan buat ni, sebab itulah kita terancam, agama Islam terancam. Tak ada seorang pun boleh komen ke ataupun boleh bagi tahu secara war-war sebab apa agama Islam kita terancam. So, faham baik-baik itu undang-undang syariah yang diwujudkan oleh Dewan Undangan Negeri Wakil Rakyat daripada Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan yang dah buat satu gubal undang-undang yang bertentangan dengan Mahkamah Syariah Kerajaan Pusat. Faham baik-baik, ambil tahu, dengar bagi faham, ambil tahu betul-betul, barulah kita akan faham. Okey, inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Entak manfaat tuan. Tolong tolak para lebay yang tak sub sangat, yang duk ajak orang bagi jadi taksub, terlalu taksub sehingga akan sanggup tolak orang-orang lain apa semua. Dan depa lah hak terpaling Islam. Siapa bersama dengan depa memang Islam, siapa yang tak bersama dengan depa bukan Islam. Oh menentang Islam, lawan Islam, apa jenis punya orang lah. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.